Assalamualaikum. Selamat kembali ke tutorial yang ke-8 iaitu pernomalan. Okey, sehari ini saya akan kongsikan bagaimana cara saya mengajar pelajar saya untuk buat pernomalan bagi kerja khusus untuk tahun ini. Saya tidak akan sesekali bagi kepada pelajar jadual macam ni dan minta dia orang buat pernomalan. Saya tidak akan buat macam itulah. Sebab saya lebih suka pelajar buat pernomalan daripada basic. Saya beranggapan bahawa sistem yang pelajar buat itu adalah masih belum wujud dan pelajar kena bangunkan satu demi satu sendiri. Okey. Bagi kes yang ini, apa yang saya buat dengan pelajar saya adalah saya akan bagi satu contoh set soalan yang dummy, yang mana saya dah setting dah dia punya atribut yang ada di sini, dan saya minta pelajar saya jawab dan saya akan tanda. Okey, daripada kertas soalan ini, pelajar-pelajar akan belajar macam mana nak keluarkan atribut yang ada di dalam kertas soalan ini. Okey, sebab apa? Sebab saya tak suka bagi dalam bentuk jadual begini. Saya khawatiri pelajar saya akan terlalu bergantung kepada jadual. Jika soalan peperiksaan keluar dalam bentuk begini, mereka akan ada masalah untuk terbitkan atribut. Okey, sebagai contoh kita tengok soalan tahun lepas, ada soalan trial daripada negeri-negeri yang mengeluarkan receipt. Okey, dia bagi receipt, dia suruh buat pernomalan. Kalau budak tak biasa dengan kerja-kerja macam ni, mereka akan hadapi masalah untuk menjawab. Okey, jadi saya buat secara daripada zero, dan barulah kita buat pernomalan. Okey, daripada basic kertas soalan yang saya dapat ni, kita akan keluarkan dia punya atribut yang ada. Kalau kita perasan dekat sini, saya selalu pesan kepada pelajar saya, langkah pertama adalah gugurkan atribut yang tetap. Sebagai contoh, apa atribut yang tetap dekat sini? Contohnya nama sekolah. Nama sekolah memang akan sama, jadi kita tak perlu ada atribut nama sekolah. Juga begitu juga dengan logo sekolah. Kita gugurkan dulu awal-awal. Okey. Sekarang ni daripada kertas soalan ni, saya akan minta pelajar untuk keluarkan atribut. Kalau kita tengok kat sini, ini akan ada atribut, ini akan ada atribut kelas, kita akan ada atribut soalan, jenis latihan, kita ada atribut tarikh, kita ada atribut topik yang akan dikeluarkan, dan kita ada atribut arahan, dan kita ada atribut nama guru yang sediakan soalan. Daripada sini kita akan jadikan jadual. Okey, daripada sini kita akan jadikan jadual. Kemudian daripada soalan ini juga kita dapat beberapa atribut. Contohnya nombor soalan, kemudian apa soalan dia. Kemudian kita akan dapat lagi atribut pilihan jawapan ataupun kita gunakan jawapan A, jawapan B, jawapan C, jawapan D. Okey, itu atribut yang kita dapat. Apa lagi atribut yang kita boleh dapat? Kita akan ada juga di sini atribut jawapan murid. Kemudian kita ada juga atribut di sini, kita namakan contohnya catatan. Okey, apa lagi atribut yang kita ada? Kita ada juga gambar. Kita ada juga atribut gambar bagi soalan yang bergambar. Daripada atribut-atribut ini, semua atribut-atribut ni yang ada kat atas soalan ni, kita akan minta pelajar untuk hasilkan jadual seperti ini. Dan pelajar akan masukkan sampel data apa yang dia dan rakan dia jawab. Okey. Lepas kita dah masukkan tu, kita akan dapatlah jadual yang macam ni. Okey. Saya akan berkongsikan satu kaedah yang saya guna pakai untuk mengajar pelajar saya untuk buat pernomalan. Selalunya pelajar akan mengambil masa 3, 4, 5 soalan untuk mereka faham. First kali bagi saya, untuk buat pernomalan, perkara asas yang mereka perlu faham adalah bagaimana untuk menentukan kunci. Sebab kegagalan menentukan kunci akan menyebabkan keseluruhan jawapan kita akan bermasalah. Jadi step pertama, saya akan ajar pelajar saya menentukan kunci. Okey. Selalu ini adalah saya nak kongsikan satu kaedah yang saya gunakan dengan pelajar-pelajar saya. Mungkin kaedah ini sesuai dengan cikgu boleh teruskan guna. Kalau tak sesuai, mungkin cikgu boleh cari kaedah-kaedah lain. Sebelum nak menentukan kunci,
kita nak tukarkan 0NF kepada 1NF, kita akan tengok apa dia punya syarat-syarat dia. Syarat-syarat berada pada 0NF. Pertama, jadual tidak atomik. Kita nampak ada pengulangan data di sini. Kemudian jadual tidak mempunyai kunci primer. So kita tak nampak jadual ini ditandakan dengan kunci primer. Kemudian jadual kita ni mempunyai kebergantungan fungsi separa dan juga transitif. Jadi oleh kerana ada tiga-tiga syarat ni, tiga-tiga masalah ni, kita perlu tukarkan jadual kita kepada bentuk 1NF. So untuk menukarkan kepada 1NF, benda paling penting adalah menentukan kunci. So kita dah tahu bahawa kunci dia kita boleh dapat pelbagai cara kita nak tentukan kunci, tapi kita kena ingat kunci akan menentukan dua perkara. Jika hanya satu atribut sahaja dipilih, jika hanya ada satu atribut kunci, bermaksud jadual kita akan berada 1NF dan akan terus kepada 3NF. Bermaksud 1NF dan 2NF dia adalah sama. Itu kes jika hanya ada satu atribut kunci. Jika jadual kita ada lebih daripada satu atribut kunci, maka penomalan kita akan melalui 1NF, 2NF dan 3NF. Okey? Ini kita kena ingatkan kepada pelajar kita. Kalau hanya ada satu saja atribut kunci, of course 1 dan 2 NF dia adalah sama. Sebab apa? Dia tidak ada kebergantungan fungsi separa. Jadi 1 NF, 2 NF sama dan terus lompat kepada 3 NF. Tapi jika atribut kunci yang kita pilih daripada jadual ini mempunyai lebih daripada satu atribut kunci, bermaksud penomalan kita akan ada 1 NF, 2 NF dan 3 NF. Tapi ada kes-kes tertentu, okey, kes-kes soalan yang jahat, yang mana satu soalan tu ada lebih daripada satu atribut tapi tidak ada 2 NF. Soalan ada lebih daripada satu atribut kunci tapi dia tidak mempunyai 2 NF. Okey. So balik kepada cerita asal kita, kita nak buat pernomalan berdasarkan jadual yang kita ada depan kita ni. So daripada data yang ada di sini tadi, daripada data-data yang ada di sini tadi, kita akan ekstrak dan kita akan masukkan ke dalam jadual. So kita akan dapat jadual yang lebih kurang macam ini. Okey, so ini adalah kaedah yang saya gunakan, saya jumpa dan saya ubah suai dan saya gunakan kepada pelajar-pelajar saya untuk menentukan kunci. Okey, sebelum kita menentukan kunci, atribut kunci, kita kena fahamkan kepada pelajar apa itu ciri-ciri atribut kunci yang baik. So, dalam memilih atribut kunci, kita kena faham 4 benda ini. Ini guideline yang kita perlu ikut supaya kita tak tersalah pilih kunci. Okey. So, apa ciri-ciri atribut kunci yang baik? Pertama sekali, ianya mestilah unik. Unik mean apa? Tak sama dengan mana-mana data pada medan itu. Bermaksud dalam satu medan ni, dalam medan-medan ni tidak ada data yang sama. Okey, dan juga unik juga bermaksud data atribut itu tidak berpotensi sama di masa hadapan. So bermaksud data yang kita pilih tu tak mungkin akan ada sama pada masa hadapan. Apa maksud dia? Contoh kalau kita tengok kita pilih atribut nama murid sebagai kunci, atribut kunci, bermaksud Ali ni mungkin ada orang lain yang nama Ali juga. Jadi nama murid tak sesuai kita gunakan sebagai atribut kunci atas dasar berpotensi sama di masa hadapan. Okey. Sukacita saya nak cakap dekat sini bahawa pernomalan untuk jawab soalan exam, okey, dan untuk buat sistem, okey, dia merupakan, okey, dia ada perbezaan sikit.
perbezaan selepas 3NF. Okey, ingat selepas 3NF ni dia ada sedikit perbezaan bagi penormalan yang menjawab exam ataupun yang kita nak buat sistem. So bila kita dapat soalan exam dalam SPM, so penormalan kita akan tamat pada 3NF. Ingat penormalan kita akan tamat pada 3NF. Akan tetapi bila kita bangunkan sistem, apabila kita bangunkan sistem yang mana kita guna pakaikan data sebenar macam ini, dia akan ada satu lagi perkara yang kita perlu lakukan selepas 3NF, iaitu kita perlu buat penambahbaikan. Penambahbaikan terhadap jadual ataupun terhadap hubungan. So ingat set dalam kepala kita untuk jawab exam just apa ada pada soalan. Kita ikut business rule soalan. Tapi bila kita nak buat sistem selepas 3NF, kita akan buat penambahbaikan terhadap jadual. Okey? Bagi membolehkan sesuatu sistem itu boleh berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, jika kita tengok dekat sini, kalau kita ambil soalan ini, pelajar ekstrak data daripada soalan ini, so kita tidak akan wujudnya kata laluan guru tak akan wujud dekat sini. Sebab apa kata laluan guru tak wujud? Sebab tak pernah kita buat soalan, kita letak kata laluan. Ataupun kita letak nombor kad pengenalan guru dekat sini. Tak pernah sepanjang hayat kita buat macam tu. Ataupun dekat sini pun sama juga. Jawab soalan ada password bagi murid. So that's why dekat sini sebenarnya kita tak perlu masukkan kata laluan. Medan kata lalu, atribut kata laluan lagi. Sebab apa? Sebab itu memang tak wujud daripada asal. Nanti selepas 3NF kita buat fasa penambahbaikan, barulah kita masukkan atribut yang kita rasa perlu. Okey. So itu ciri yang pertama, mesti unik. Tak sama dengan mana-mana data pada medan tersebut dan tidak berpotensi sama di masa hadapan. Yang kedua, ciri-ciri atribut yang baik, atribut kunci yang baik ialah tidak berubah-ubah mengikut masa. Apa contoh atribut yang berubah-ubah mengikut masa? Contohnya tinggi, berat, nombor telefon. So ini ada contoh-contoh atribut yang boleh berubah-ubah mengikut masa. Jadi kita tak galakkan pelajar gunakan sebab ia bukannya atribut yang kunci yang baik. So dia tidak stabil. Kemudian minimal ni maksudnya kita nak pilih atribut kunci itu biarlah gabungan atribut yang paling pendek. Ini kes bagi kalau kita gunakan kunci komposit. So bila kita gunakan kunci komposit, bermaksud kita akan pilih gabungan atribut yang paling pendek. Dan yang terakhir, atribut yang paling ciri-ciri yang paling penting adalah dianya tidak bersifat null. Apa maksud bersifat null? Data bagi atribut yang dipilih mestilah wujud. So nak pilih atribut kunci, biarlah data dia tu wujud. Contoh, apakah atribut yang kita tak sesuai untuk dipilih menjadi kunci? Okey, contoh kalau kita nak pilih kunci, nombor telefon contohnya, nombor telefon. Ini saya cerita berdasarkan saya punya fahaman dan pendapat saya. So nombor telefon, ada pelajar yang ada nombor telefon. So okey, cantik, cun, kita boleh jadikan sebagai kunci. Tetapi ada juga pelajar yang tak ada nombor telefon. So dalam kes yang ini, nombor telefon tak sesuai digunakan sebagai kunci disebab data dia tu berkemungkinan tidak wujud. Jadi nombor telefon ni tak sesuai kita gunakan untuk jadikan atribut kunci. Okey. So ini adalah 4 guideline yang saya gunakan kepada pelajar saya dalam memilih kunci. So dia orang akan
ikut dia punya ciri-ciri ni, insya-Allah dia orang boleh dapat mencari kunci. Okey, so kita kembali kepada cerita sebenar kita. Kita nak tentukan kunci pada 0NF ni, kita nak tukar kepada 1NF, kita nak tentukan atribut kunci dia. So saya ada gunakan satu kaedah, mungkin cikgu boleh guna, mungkin kalau cikgu tak rasa susah, cikgu boleh gunakan ke apa-apa je kaedah yang lain untuk menentukan atribut kunci. Tetapi saya amat menekankan bahawa jangan menggunakan kaedah asal nombor, asal ID, asal kod, itu kita hentam dia sebagai kunci. Contoh, kalau ada setengah pelajar yang dia nampak nombor KP, dia nampak ID, dia nampak nombor set, dia nampak nombor soalan, dia nampak nombor KP guru, automatik dia terus letak sebagai kunci. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kunci dekat sini. So itu adalah cara yang salah. Okey, saya ulangi, itu cara yang salah. Kalau saya pesan kat pelajar saya, itu adalah cara mencari kunci dengan menggunakan ilmu hitam. Sebab apa? Sebab dia tutup mata, dia tak kaji pun soalan, dia tak kaji pun jadual, dia nampak nama medan saja, nama atribut saja, dia terus tentukan atribut kunci. So itu adalah cara yang salah. Okey, so ada banyak cara, ada banyak kaedah kita nak tentukan atribut kunci. So ini adalah salah satu kaedah yang saya guna pakai bersama pelajar saya. Okey, so dalam kes ini, kaedah ini kaedah yang bagi saya mudah bagi pelajar, tapi tak tahulah untuk cikgu macam mana. So dalam kes ini kita akan nampak, nak tentukan kunci, kita akan nampak dua kumpulan data. Satu kumpulan data yang tidak atomik dan satu lagi kumpulan data yang atomik. Okey, so dalam kes ini saya selalu pesan kepada pelajar saya, bila nampak saja kes macam ini, bermaksud ianya ada kunci komposit. Bila ada kunci komposit, ia akan ada 2 NF. Okey, so macam mana kita nak cari kunci berdasarkan dua kumpulan ni? So saya pesan dengan pelajar saya, bahagikan dulu jadual kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Saya minta maaf, saya terpaksa cakap cepat supaya saya tak nak panjang-panjang nanti melerek-lerek dia punya cerita penormalan ni. Jadi saya cakap dengan cepat sikit lah. Okey, so kita dah bahagikan dua kumpulan A dan kumpulan B. Kita tentukan pula apakah atribut unik bagi kumpulan A. So, dan kita akan tentu pula apakah atribut unik bagi kumpulan B. So ini kaedah yang saya guna. Okey, kita tengok yang ini, kumpulan A, apa atribut yang unik? Kita tengok berdasarkan apa ciri-ciri dia. So, kita tengok kelas. Kelas adalah dia tak boleh sama. Jadi nampak dia ada data yang sama. Jadi kelas tak boleh dijadikan sebagai atribut kunci. Kita tengok pula tingkatan. Tingkatan pun sama juga, dia ada sama. So tak boleh jadikan atribut kunci. ID kelas ada data yang sama, dia tak boleh jadikan kunci. Okey. Kemudian nama of course dia berpotensi sama pada masa hadapan. Jadi nama murid pun tak sesuai kita jadikan kunci. Nombor KP murid, so nombor KP murid bagi kumpulan A ini paling sesuai untuk kita jadikan kunci sebab dia tak sama antara yang pertama dengan yang kedua. So kunci dekat sini yang kita pilih adalah nombor KP murid. So kita pilih nombor KP murid. So kita nampak tak di sini? So kalau kita tak gunakan kaedah untuk kita analisis, kalau kita tak analisis jadual kita ni, kita akan beranggapan bahawa kunci di kumpulan ini adalah nombor KP murid dan ID kelas. So tapi sebenarnya nombor KP murid sahaja sudah cukup untuk membezakan rekod. Okey. Selesai untuk kumpulan A. Kita cuba pula tengok untuk kumpulan B. Apakah data-data dia? So, berdasarkan cara saya menentukan kunci, saya akan minta pelajar untuk ambil satu set data sahaja yang sama. Kalau kita tengok kat sini, ini 101, ini 102. So, untuk menentukan kunci pada kumpulan B, kita tengok pada satu set data sahaja. Okey, kita tengok pada satu set data sahaja. Okey. So kita tengok pada satu set data sahaja. So ini satu set data yang ada. So kita tengok apakah medan yang boleh kita jadikan kunci berdasarkan syarat-syarat yang ada ni. Berdasarkan 4 syarat ni, apakah medan yang boleh kita gunakan untuk menentukan kunci. Okey, kita tengok satu demi satu.
Okey, kita tengok dengan nombor set. Nombor set sesuai ke tidak untuk jadikan kunci? Dia ada sama di bawah ni, bermaksud dia tidak unik. So nombor set kita boleh keluarkan daripada list. Okey, kemudian kita tengok topik. Topik pun masih ada yang sama. Of course, topik digugurkan. Kemudian kita tengok pula arahan. Arahan pun mungkin besar sama, tak boleh. Jenis soalan sama ada latihan ataupun kuis pun sama juga, kita gugurkan. Masa lagi tak boleh, sebab apa? Dia ada null value di sini. Ini yang dipanggil sebagai null value ni sini tadi. Yang ciri yang baik adalah tidak null. So sekarang ni kita tengok masa ini dia null, dia ada nilai null di sini. Jadi masa of course kita terus gugur daripada list. Okey. Kemudian kita tengok pula dekat sini nombor soalan. Kita tengok dekat sini nombor soalan. So nombor soalan dia berbeza dan dia boleh membezakan satu rekod dengan satu rekod yang lain. So nombor soalan kita pilih sebagai atribut kunci. So yang lain-lain pun sama juga. So ini sama, tak unik. Ini tak unik juga. Ini pun sama juga, berkemungkinan berubah-ubah. Dia tidak stabil, dia boleh berubah mengikut masa. Ada soalan betul, ada jawapan salah. So ini pun sama juga, boleh berubah-ubah. So ini pun berubah tak sama, tidak unik, tidak unik, tidak unik. Dan soalan juga tidak unik. Jadi yang uniknya sini adalah nombor soalan. Okey, jadi dekat sini kita pilih nombor soalan. Okey, so kita dah dapat dua atribut yang kita rasa sesuai untuk jadikan kunci. Jadi kita kena cuba, kita akan listkan adakah nombor-nombor yang atribut yang kita pilih tadi tu sesuai ataupun tidak menjadi kunci. Okey, kita uji satu demi satu. Bagi yang data pertama adalah Ali, yang kita pilih tadi nombor KP dia, nombor KP dan juga nombor soalan. Okey. So kita cuba listkan. Ini saya pelajar saya listkan dulu dan baru confirmkan sama ada itu sesuai atau tidak jadikan kunci. So dekat sini apa data dia? 1 1 1. So yang ini nombor soalan bagi yang pertama 1. Kemudian listkan lagi pula bagi yang kedua 1 1 1. So nombor soalan dia 2. 1 1 1 nombor soalan 3. Okey, 1 1 1 nombor soalan dia 4. So kita tengok antara row dengan setiap row ni dia ada data yang sama tak? Jika ada data, padanan data ini ada nilai yang sama, bermaksud kunci kita tak cukup. Atribut kunci kita tak cukup. Tapi sekarang ni kalau kita bandingkan ni tak ada yang sama. So bila tak ada yang sama, ianya sudah cukup untuk menjadi kunci. Kunci kita dah betul. Okey, ingat jika padanan ini tak sama, maka kunci kita dah betul. Okey, jom kita tengok bagi sedikit contoh dekat sini. Kenapa kita tak pilih gunakan ilmu hitam ni untuk asal nombor, asal kod, asal ID kita jadikan sebagai kunci. So kita tengok, cuba kita listkan yang pertama ni. Kalau kita gunakan kaedah tadi, kita listkan 1 1 1. ID kelas dia 1. Nombor set dia 101. Kemudian nombor soalan dia 1. Nombor KP guru 1 2 3. Kita tengok pula bagi row yang kedua, sama juga data dia 1 1 0 1 2 1 2 3. Kita tengok pula row yang ketiga 1 1 1 1 1 0 2 102. Nombor soalan 3, nombor KP guru 1 2 3. So kita tengok padanan yang ini juga boleh membezakan rekod. Salah ke? Dia boleh bezakan rekod, sama juga macam yang ini. Tapi apa masalah dia yang ini? Masalah yang di sini adalah kewujudan data-data yang tidak perlu. Okey, yang tidak perlu. Kita tak perlu ada pun data ni pun dah boleh bezakan rekod. Jadi kenapa kita nak pilih juga data ni? Sebab ciri-ciri yang baik, atribut kunci yang baik ialah paling minima. Kita nak tentukan sebab apa? Sebab dia paling minima. Gabungan atribut yang paling pendek. Jadi that's why lah kita tak gunakan kaedah dengan nombor ID
nombor kod apa semua kita jadikan kunci. Tak, kita kaji satu demi satu. Saya minta maaf saya cakap laju. Cikgu cubalah menggunakan kaedah ni, menentukan kunci dengan gunakan kaedah ni di beberapa soalan yang lain. So mungkin cikgu akan lebih faham. Okey, so tapi alhamdulillah setakat ni saya gunakan dengan pelajar saya, mereka tak ada masalah lah setakat inilah. Okey, tak tahulah di masa hadapan. Tetapi kaedah ini bagi saya kaedah yang paling mudah bagi pelajar menentukan atribut kunci. So sekarang ni kita dah ada dua atribut kunci. So kita akan jadikan semua kita punya ni, kita punya orang kata apa? Kita punya jadual kita ni, kita dah ada atribut kunci. Jadi kita akan tukarkan kosong NF, kita akan dah jadi satu NF. So sekarang ni penormalan kita dah jadi 1 NF. So kita nak tulis skema hubungan dia macam mana? So beginilah rupa bentuk skema hubungan dia. So jawapan murid, nombor KP murid kita tandakan dengan KP, dan nombor soalan juga kita tandakan dengan KP. Okey. Apakah pantang larang dalam menanda atribut kunci bagi kali ini? So pantang larang dia mesti gunakan KP. Simbol lebih kecil, lebih besar, kita gunakan KP. Kita tak boleh, ini yang betul, yang salah adalah kita gunakan garis. So garis, kita garis di bawahnya tu, ini untuk level SPM kita contohnya level ini untuk level SPM. Kita garis kat bawah ni kunci. Kita atribut kunci ni kita garis kat sini. Kita tak tulis pun KP ni. So itu tak boleh. Untuk setakat ni yang saya faham, untuk level SPM tak boleh. Okey. So dia mesti tulis juga KP. Ataupun kita menggunakan simbol begini, KP pun tak boleh. Ataupun kita ada kunci komposit, kita gabungkan dia, kita tulis itu KK pun tak boleh. Okey, berdasarkan penataran yang sebelum ni lah. Okey. So kita tulis mudah je, kita gunakan cara yang mudah, kita tulis saja KP, selesai masalah. Kita tak payah gunakan kaedah-kaedah unik yang lain lah. Okey. So kita tengok dekat sini kita ada dua kunci. Bila ada dua atribut kunci bermaksud dia ada kebergantungan fungsi separa. Ingat kalau ada dua kunci, nampak dia ada lebih daripada satu atribut kunci, dia ada kebergantungan fungsi separa. Okey, bermaksud 2NF dia wujud, dan kita perlu pecahkan jadual kita kepada kepada jadual yang lebih kecil. So kita tentukan dulu yang manakah yang kebergantungan dia. Kita kena tentukan dulu kebergantungan dia. So jika kita tengok dekat sini, nombor KP boleh menentukan semua data-data yang ada di sini. Semua data-data yang ada dalam ni boleh ditentukan dengan menggunakan nombor KP. So ini satu kebergantungan fungsi separa. Kita tengok pula yang soalan. So soalan juga boleh menentukan nombor set, boleh menentukan topik, boleh menentukan arahan, boleh menentukan jenis, boleh menentukan masa. Juga nombor soalan ni juga boleh menentukan sampai ke siapa guru yang buat dia. Okey? Boleh menentukan semua benda ni. Tapi kenapa nombor soalan tak boleh menentukan jawapan murid? Okey, kita nak tahu jawapan murid, kita kena tahu nombor soalan dia sahaja ke, ataupun kita kena tahu siapa murid yang menjawab soalan ini, baru kita tahu jawapan dia, betul tak? So bermaksud jawapan murid dan juga catatan ini ditentukan oleh gabungan antara salah pula. Nak tahu jawapan murid dan juga catatan betul atau salah, mestilah kita tahu dulu siapa murid yang menjawabnya dan apa nombor soalan dia, baru kita boleh tahu apa jawapan murid dan juga catatan. Tapi kalau nak tahu nak tahu apa soalan dia, kita tak perlu tahu pun nombor KP murid. Kita hanya perlu tahu nombor soalan. Nombor soalan ni saja dah boleh tentukan apa soalan dia, apa jawapan A, jawapan B, jawapan C, jawapan D dia. Siapa guru yang buat, apa nombor KP dia, apa jenis latihan, apa nombor set, nombor topik, apa semua tu. So
bermaksud semua data ini boleh ditentukan hanya dengan menggunakan nombor soalan. Tetapi untuk jawapan murid, kita perlu gabungkan nombor KP murid dan nombor soalan. Okey. So, apa yang dikatakan dengan kebergantungan fungsi separa? Saya ulang sekali lagi. Kebergantungan fungsi separa bermaksud satu atribut bukan kunci bergantung kepada salah satu atribut kunci. Atribut bukan kunci ni, semua ni atribut bukan kunci, bergantung kepada salah satu atribut kunci. So, kelas, tingkatan ID kelas, nama murid hanya bergantung kepada nombor KP murid. Dia tak bergantung kepada nombor soalan. Jadi, inilah yang dipanggil sebagai kebergantungan fungsi separa. Okey. So, jom kita tukarkan daripada 1NF, skema hubungan 1NF kepada 2NF. So, ini kaedah yang saya ajarkan kepada pelajar saya. So, seperti mana yang kita tahu bahawa kita ada 3 kebergantungan fungsi di sini. 2, 3. Dia ada 3 kebergantungan fungsi. 1, 2 dan juga 3. Bermaksud kita akan ada 3 jadual. Ingat, kita akan ada 3 jadual. Okey. So, macam mana kita nak buat? So, kita pecahkan dulu yang pertama ni. Kita pecahkan dulu, kita hapuskan kebergantungan fungsi yang pertama. So, ini kaedah saya gunakan dengan pelajar saya. Ini kaedah kedua saya gunakan dengan pelajar saya. First kali kita tulis dulu skema hubungan 1NF. Tulis, dah settle, dah kita tulis, then baru kita pecahkan satu demi satu. So, mungkin cikgu boleh guna kaedah ni dengan pelajar cikgu. So, saya gunakan kaedah ni, alhamdulillah. Okey. So, kita tengok yang pertama. Apakah kebergantungan fungsi yang pertama? Nombor KP murid, nama murid, ID kelas, tingkatan kelas. So, bermaksud atribut dia adalah nombor KP murid, nama murid, ID kelas, tingkatan kelas. So, apakah entiti yang sesuai bagi atribut ini? Kita kena tahu bahawa atribut adalah merupakan ciri-ciri kepada entiti. So, ini semua data berkaitan dengan murid. Jadi, kita boleh gunakan dekat sini entiti murid. Okey, kita gunakan entiti murid. So, kita keluarkan semua data-data tadi ni. Kita keluarkan semua atribut yang ada tadi ni. Nombor KP, nama murid, ID kelas, tingkatan kelas. So, kita keluarkan dekat sini. Nombor KP murid, iaitu KP. Kita keluarkan KP di bawah. Kemudian, nama murid, ID kelas, tingkatan dan juga kelas. So, kita dah keluarkan dekat bawah ni. Ingat, apabila kita keluarkan atribut daripada jadual asal, daripada hubungan asal ni, kita keluarkan daripada hubungan yang baru, bermaksud kita kena padam dia. So, kelas, so kita padam kelas. Daripada asal ni kita padam. Tingkatan kita dah turun ke bawah, yang atas kita kena padam. ID kelas dah turun bawah, kita padam yang atas. Nama murid dah turun ke bawah, kita padam di atas. Nombor KP turun ke bawah. Okey, KP ni dia special. Ingat, apabila KP di bawah ini sesuatu atribut dipilih sebagai KP, ianya tidak dipadam, tetapi ia akan naik pangkat jadi KA. Ingat ya, dia tak dipadam tapi dia naik pangkat jadi KA. Jadi akan dapat dekat sini KP, KA. Ingat, saya ulang sekali lagi, apabila KP dibawa ke bawah, sesuatu kunci dibawa ke bawah, kunci di atas kita tidak padam. Tapi kita jadikan dia KA, KP, KA. Tapi atribut biasa yang lain semuanya kita akan padam daripada kita keluarkan daripada hubungan yang asal. Okey, selesai yang pertama. Kita tengok pula KP yang kedua. Kita tengok KP yang kedua. So, data yang dia atribut-atributnya tu berkaitan dengan soalan. So, kita wujudkan kat sini medan soalan. Entiti soalan. So, kita keluarkan atribut yang ada. So, kita tengok kat sini apa atribut-atribut yang terlibat dengan soalan. So, kita keluarkan dia. So, dekat sini apa dia? Nombor set, topik, arahan, jenis, masa,
nombor soalan. Okey, level dia adalah KP. Soalan, jawapan A, jawapan B, jawapan C, jawapan D, nombor KP guru, nama guru. Okey, so kita dah keluarkan banyak atribut ke bawah ni. Jadi kita padam dekat atas. Nombor set kita dah turun ke bawah, so kita padam dekat atas. Topik dah turun ke bawah, atas kita padam. Arahan dah turun, sama juga dengan jenis, sama juga dengan masa. Kemudian nombor soalan kita dah turun ke bawah. Nombor soalan dah turun ke bawah, kita kena padam tak kat sini? Dia adalah KP. Bila turun ke bawah, dia akan dapat title KA. Okey, dia tak akan dipadam daripada jadual asal, hubungan asal, cuma kita tambahkan dengan KA. Sebab apa? Sebab dia status dia KP. Kemudian apa lagi nak padam? Soalan pun kita gugurkan. Jawapan A kita dah turun ke bawah, jawapan B kita dah turun ke bawah, jawapan C kita turun ke bawah, jawapan D juga kita turun ke bawah. Jawapan murid kita tak turunkan, catatan pun kita tak turunkan. Nombor KP guru kita dah turunkan ke bawah, kita padam di atas. Begitu juga nombor nama guru. So apa yang tinggal untuk kita dah tinggal 3, kita dapat 3 hubungan. 1, 2, 3. Jawapan murid, kalau kita tengok dekat sini, okey, nombor KP murid gabung dengan nombor soalan boleh menentukan jawapan murid dan juga catatan. So hanya ada 4 atribut yang tinggal di dalam jadual asal. So ada 4 atribut yang tinggal di dalam jadual asal. So kita ada 1 atribut dah tinggal, 2 atribut, 3 atribut, 4 atribut. So tinggal 4 atribut, bermaksud kita punya penomalan di 2NF dah selesai. 2NF kita dah selesai. Okey, so kita teruskan pula kita nak teruskan kepada 3NF. So sepatutnya kita akan dapat macam ni lah. Ini yang bentuk yang lebih cantik dan lebih proper lah berbanding tulisan saya tadi tu. So kita akan dapat macam ni lah lebih kurang. Okey, so bila kita pecahkan jadual, dia akan dapat jadual yang macam ni lah. Kita pecahkan jadual, dia akan dapat yang macam ni. So ini yang dah ditulis dengan proper lah. Saya type lah dengan lebih cantik lah berbanding kalau saya tulis tangan, nanti semua orang tak faham. Jadi saya type lah dengan supaya dia nampak lebih proper. Okey, kita dapat 3 jadual. So sekarang ni kita nak buat pula kebergantungan, nak hapuskan, nak tukarkan kepada 2NF kepada 3NF. Apa kita nak buat adalah kita hapuskan kebergantungan fungsi transitif. Kita nak hapuskan kebergantungan fungsi transitif. Kebergantungan fungsi transitif ni mudah saja kalau kita nak hapuskan. Kita kena tengok pada data-data yang sama. Okey? Sebagai contoh kita tengok pada murid. Murid data dia, Abu ni tak ada tadi kan? So tak apalah, staykan je lah. Ada Abu ni ada. Dia punya ID kelas tadi 1 bukan 2. Okey, ini 1A, data asal dia 1A. Okey, kita tengok pada data yang sama. Apabila data dia sama, bermaksud di situ ada anomali. Bila ada anomali, bermaksud dia ada transitif. Itu cara mudah. Kalau cara susah, cikgu nak ajar pelajar cikgu suruh cajilah. Atribut bukan kunci, bergantung kepada atribut bukan kunci yang lain. Itu cara yang sebenar. Tapi saya nak ajar pelajar saya yang mudah, tengok pada anomali. So dia ada data yang sama, bermaksud dia mungkin ada anomali. So bila ada anomali, kita kena keluarkan, kita kena pecahkan dia kepada jadual yang bentuk yang lebih kecil. Okey, kita tengok satu demi satu. So yang ini jawapan murid, jadual jawapan murid. So ini dah absolutely, ini dah sepenuh. Kebergantungan fungsi sepenuh. Dia tidak ada transitif. Dia dah sepenuh, dia tidak ada transitif, dia tidak ada separa. Okey, dah settle dah jadual murid. Jawapan murid. So kita tengok pada jadual murid. Jadual murid ni kita boleh lagi munikan sebab dia ada data yang sama di sini. Bermaksud nak tahu kelas, nak tahu data kelas, nak tahu data tingkatan,
mestilah kita kena tahu dulu data ID kelas. Kita kena tahu ID kelas, baru kita tahu apa tingkatan dia, apa nama kelas dia. Okey, kita nak tahu, jadi bermaksud ini yang dikatakan dengan atribut bukan kunci bergantung kepada atribut bukan kunci yang lain. Maksudnya kelas dan tingkatan bergantung kepada ID kelas. So ini yang dipanggil sebagai transitif. So kita kena pecahkan dia kepada satu jadual yang baru. So kita pecahkan dia kepada satu jadual yang baru. So kita pecahkan yang ini. So kita akan wujudkan satu lagi jadual baru, iaitu kelas. Contohnya kelas. So kita turunkan ini, oleh kerana dia ada tiga-tiga ni, ada kebergantungan fungsi transitif, kita turunkan ke bawah. So ID kelas. So ID kelas kita lantik dia sebagai KP. Kita jadikan dia KP. Kemudian tingkatan dengan kelas. So lepas dah turun ke bawah daripada jadual asal, kita pun padam. Padam kelas, padam tingkatan. ID kelas kita nak padam tak? Kita tak boleh padam sebab dia adalah KP. So bila dia KP, kita tak boleh padam daripada jadual asal. Apa yang kita nak buat? Kita bagi dia jadi KA. Nampak? Boleh nampak? Asal dia KP, kita tak boleh padam dia. Kita tak boleh padam di sini. Sebab dia adalah KP di bawah. Jadi bila dia KP di bawah, secara automatik dia naik pangkat jadi KA. So selesai yang pertama. Kita tengok pula yang seterusnya. Yang di bawah ni. Kita tengok pula bagi soalan. Jadual soalan. Dalam jadual soalan ni kita tengok jenis, arahan, topik bergantung kepada nombor set soalan. Dia bergantung kepada nombor set soalan. Apa lagi yang bergantung kepada nombor set soalan? Masa bergantung kepada nombor set soalan. Apa lagi? Nama guru pun bergantung kepada nombor set soalan. Jadi dekat sini ada transitif. So kita pecahkan lagi dekat bawah ni, kita namakan contohnya set soalan. Set soalan, apa dia medan dia? Dia terlibat nombor set, topik, arahan, jenis, masa, nombor KP guru, nama guru. Okey. So ini kita lantik dia jadi KP. So apabila dah turun ke bawah, kita pun padam yang di atas. So nama guru kita padam, nombor KP guru kita padam, kemudian masa kita padam, jenis kita padam sebab apa, kita turun ke bawah. Arahan pun kita padam, dah turun ke bawah. Kemudian topik pun kita padam sebab dah turun ke bawah. Nombor set macam mana? Nombor set kita tak padam sebab dia adalah KP. Bila dia KP, apa jadi dekat atas ni? Dia akan dapat KA. So dia akan dapat status KA di sini. Kemudian kita tengok lagi, ada lagi tak? Okey, ini dah sepenuh, ini dah sepenuh, ini dah sepenuh, ini pun dah sepenuh. Tengok pula di sini. So di sini akan ada pengulangan lagi di sini. Nombor KP boleh menentukan nama guru. Nombor KP boleh menentukan nama guru. Nombor KP guru boleh menentukan nama guru. So kita pecahkan lagi atribut baru satu lagi di bawah, guru. Nombor KP guru, nama guru. Okey, nombor KP guru dan nama guru. So kita padam nama guru kita padam kat sini sebab kita dah turun ke bawah. Kemudian nombor KP guru kita bagi dia jadi KP sebab dia unik. So apabila dia jadi KP di bawah, di atas kita nak buat apa? Kita nak padam ataupun kita nak buat apa? Kita akan letakkan, jadi kita akan naik pangkat dia menjadi KA. Okey, kita cek sepenuh, dah sepenuh, ini pun sepenuh juga. Ini pun dah sepenuh, ini pun dah sepenuh. So lengkap kita punya penomalan sehingga 3NF. So lengkap penomalan kita dah jadi 3NF. Okey, so 3NF yang kita dah dapat ni kat sini. Sekarang ini untuk jika budak jawab
periksaan, ini adalah jawapan 3NF dia. Tapi kita nak buat sistem. Bila nak buat sistem daripada 3NF ni, kita boleh buat fasa penambahbaikan. Apa contoh fasa penambahbaikan? Pertama, kita boleh kita boleh tambah attribute. Okey, pertama kita boleh tambah attribute. Yang kedua apa boleh kita buat? Kita boleh pendek kunci. So dia ada banyak lagi, tapi apa yang saya nak tekankan dua ni je. So tambah attribute ataupun kita pendekkan kunci dia. So kita pergi dulu kepada nak tambah attribute. So dalam sistem kita, guru boleh login dan juga boleh masukkan soalan. Tapi dekat sini, okey, sorry, cikgu tertinggal dekat sini. Guru nombor KP guru. So ini tak ada. Ini akan jadi KA. Okey, so dekat sini dalam jadual guru ni, guru nak login. Bila nak login mesti ada kata laluan. Kita tambah medan kata laluan. Apa lagi medan mungkin kita boleh tambah? Ikut bergantung kepada kreativiti kita nak buat sistem. Kalau kita nak buat ada admin, ada guru, so kita tambah dekat sini lagi satu lagi tahap. So kita dah tambah dua medan dekat sini. Dua atribut baru dekat sini. Apa lagi atribut yang baru kita boleh tambah? Murid nak login, mestikan bila nak login mesti ada kata laluan. So kita tambah satu lagi medan dekat sini, atribut sini kata laluan. So ini yang dipanggil sebagai fasa penambahbaikan. Atribut tidak ada pada jadual asal, tapi bila di 3NF kita boleh tambah atribut yang difikirkan sesuai. Kalau katakan ada yang kata tak boleh tambah, kena buat apa yang ada di jadual ni. So bermaksud dalam kertas soalan yang cikgu buat memang dah ada nombor kata laluan dekat sini. Kata laluan 1 2 3. Nombor kad pengenalan guru 820617110933. Contohnya. So mesti dah ada dekat sini kata laluan. Barulah cikgu boleh cakap dekat sini kena ada kata laluan. So sebenarnya bagi pendapat saya, kita buat daripada dasar begini, base macam ni, starting daripada A, daripada zero ni, kita jadikan dia jadual. Bermaksud tidak ada kata laluan dan juga nombor kad pengenalan guru. Tapi kita boleh tambah, kita boleh add on dekat sini. Okey. So itu yang dipanggil sebagai fasa penambahbaikan. Ini dipanggil sebagai fasa penambahbaikan. Okey, apa lagi kita boleh buat dekat sini? So kita nampak satu atribut yang panjang di sini. Ini dipanggil sebagai kunci komposit. So bila kunci komposit ni, bila kita nak buat sistem, kita tak nak kunci komposit, kita jadikan kita tak boleh tambah, kita boleh gugurkan kunci dia. KP ni kita boleh gugurkan, kita gantikan dengan satu kunci lagi, iaitu dipanggil sebagai ID jawapan. Kita gantikan dengan surrogate key, kita jadikan KP. Bermaksud secara automatik KP di sini akan gugur. Supaya apa kita buat gini? Supaya kita punya query kita lebih cepat. Kita tengok dekat sini, kita nak minimalkan, kita nak pendekkan kita punya kunci. So kita gugurkan KP ni, kita gantikan dengan KP yang baru. Kita gunakan surrogate key dekat sini. Okey, jadi selesailah kita punya 3NF. So saya minta maaf sekali lagi, saya terpaksa bercakap dengan gaya yang laju. Okey, sebab kita nak mengejar masa. Sekarang ni pun dah dekat 50 minit penerangan. So saya harap penerangan ni dapat membantu cikgu sedikit sebanyak untuk buat penormalan bagi kali ini. So itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di tutorial yang ke-9 insya-Allah. Okey, harap perkongsian kali ini boleh membantu cikgu. So kalau cikgu masih ada masalah untuk menentukan kunci, gunakanlah, boleh cuba gunakan kaedah yang ini. Tapi kalau cikgu dah ada kaedah yang ni, cikgu dah ada kaedah sendiri untuk menentukan kunci, teruskan gunakan kaedah yang cikgu ada sekarang. Tak semestinya kaedah saya ini adalah kaedah yang betul.
Okey, gunakanlah apa-apa je kaedah as long as cikgu boleh selesaikan penormalan ni. Pelajar boleh bantu pelajar untuk selesaikan penormalan. Okey? So itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum. Terima kasih.